Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita pada kali ini tetapi melalui rakaman lah ya, sebab ustaz kebetulan ada sedikit urusan. Jadi insya-Allah untuk kuliah kali ini ringkas sahaja dan juga tajuknya adalah sangat penting tetapi tidaklah terlalu menyusahkan, sebab ustaz yakin ya tajuk ini memang sangat familiar, atau kita kata semua orang pasti ada memiliki sesuatu. Namun dari sudut syarak tu bagaimana ya? Maksudnya kita faham kita memiliki sekarang ni, kita ada duit, kita ada barang-barang yang kita hargai, jam tangan ya, kalau yang perempuan ada barang kemas dan sebagainya ya, ini sebagai contoh. Tapi bagaimana Islam melihat pemilikan itu ya? Jadi kuliah pada kali ini ialah sambungan daripada kuliah yang lepas. Pada minggu yang lepas atau kuliah yang lepas kita ceritakan tentang konsep harta dan juga pengurusan harta dalam Islam ya. Bagaimana untuk kita mendapatkan harta. Jadi bila dah dapat harta, kita memiliki harta lah, tapi bagaimana Islam melihat pemilikan itu yang akan cuba kita jelaskan pada kali ini. Jadi baiklah anak-anak ya. Sebelum kita pergi kepada apa itu pemilikan, konsepnya, kemudian seterusnya jenis-jenisnya, penjelasan berkaitan dengan pemilikan, kita ingat dahulu ataupun kita ulang kaji dahulu apa yang telah pun kita ambil pada minggu yang lepas, yang ada kaitan yang sangat penting lah ya sebelum kita bercakap tentang pemilikan, iaitulah anak-anak sekalian, kita dalam konsep harta itu, kita telah tahu bahawa harta itu secara mutlaknya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik yang hakiki. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Taala lah yang menciptakan. Allah Taala lah yang memulakan sesuatu perkara itu. Jadi dialah pemiliknya. Dan untuk lebih menjelaskan lagi, dalam surah An-Nur disebutnya wa atuhum mimma lillah, dan berikanlah kepada mereka daripada harta-harta Allah. Harta Allah. Jadi Allah mimma lillah, malillah. Allah Ta'ala sandarkan harta, semua harta yang kita miliki pun. Wa atuhum mimma lillah. Berikanlah kepada mereka, iaitulah sedekah ke, infak ke dan sebagainya. Daripada harta siapa? Harta Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahawa pemilik hakiki harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu yang perlu kita ingat. Jadi pemilikan manusia ini, pemilikan yang bagaimana? Pemilikan yang diberi amanah, pemilikan yang kita kata sebagai satu tanggungjawab kepadanya untuk menunaikan hak-hak yang ada di atas harta tersebut. Jadi kita hidup di atas muka bumi, kita ada keperluan. Jadi keperluan itu timbullah muamalah. Daripada muamalah itu timbullah pemilikan. Jadi ada yang dalam rupa bentuk wang untuk ditukar dengan barang-barang keperluan yang lain. Di situlah timbulnya pemilikan. Jadi kita dapat duit dan sebagainya memanglah tetapi secara hakikinya benda itu hak Allah Taala. Kita cuma diberi amanah, bila kita memilikinya, kita hanya diberi amanah untuk menguruskannya. Kalau kita rasa lapar, maka kalau kita memiliki benda tersebut, maka kita boleh makan kalau ianya berupa makanan lah. Kalau tak berupa makanan dalam bentuk duit, maka kita boleh guna duit itu untuk ditukarkan kepada barangan. Kalau kita ada orang-orang yang di bawah kita yang mana kita bertanggungjawab terhadap mereka, maka di situ kita kena beri mereka nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Itu yang pemilikan yang sebenarnya yang dimiliki oleh manusia. Okey. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada apa yang kita nak bincang pada kali ini, iaitulah yang pertama definisi ataupun kita kata apa yang dimaksudkan dengan pemilikan ini. Yang kedua ciri-ciri
pemilikan, jenis-jenis pemilikan dan akhir sekali ialah tanggungjawab terhadap pemilikan. Ya. Jadi pemilikan sebenarnya daripada bahasa Arab dipanggil al-milku. Malaka yamliku. Al-milk maksudnya pemilikan. Pemilikan al-milk. Jadi dari sudut bahasa, pemilikan ini maksudnya seseorang yang menguasai sesuatu benda yang mana dia ada kuasa penuh ke atasnya, bebas melakukan apa saja yang mana orang lain tak dapat menghalang dia. Itu dari sudut bahasa secara umum. Dari sudut istilah pula, maksudnya hak yang khusus, maksud hak yang Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi hak itu siapa yang beri? Allah Ta'ala yang beri. Kalau Allah Ta'ala kata kamu tidak ada hak ke atas benda tersebut, kita tak memilikinya lah. Ya? Kita tidak memilikinya. Contoh yang mudah lah anak-anak dalam bab perkahwinan kan. Bila seorang lelaki dia berakad, maka isteri itu milik dia. Isteri itu milik dia. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan bahawa hak melalui pernikahan itu, pemilikan melalui pernikahan, melalui akad itu, bukan seperti hak jual beli, ya? Bukan seperti al-bai'. Jadi pemilikan itu adalah pemilikan kita panggil kepada apa yang dia boleh buat. Dia tak bolehlah bila dia lepas kahwin dengan seorang perempuan, dia nak jual perempuan ikut suka hati dia, dia nak buat apa-apa pada perempuan suka hati, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tidak membenarkan. Jadi pemilikan di situ, Allah Ta'ala benarkan pemilikannya hanya kepada perkara-perkara yang tertentu sahaja. Jadi begitu jugalah dengan benda yang lain. Ya? Sebab itulah dikata satu pengkhususan dalam syarat kita, pemilikan ini maksudnya satu pengkhususan, pemberian yang ditetapkan oleh syarak, yang dibenarkan, yang diizinkan oleh syarak, yang mana syarak menghalang orang lain untuk menuntut kepada perkara tersebut. Ya? Contohnya, kita memiliki handphone. Jadi orang lain tak boleh kata handphone tu hak dia. Sebab kita pemilik dia. Ya? Dan orang yang memiliki ini, syarak membenarkan secara khusus untuk dia bertindak terhadap barang miliknya. Sebebas-bebasnya apa yang nak buat. Ya? Asalkan dia jangan membazir. Kalau dia membazir, dia berhak juga buat. Tapi kekal sebagai perbuatannya itu berdosa lah. Contohnya dia ada handphone. Ni handphone aku. Ikut aku nak buat benda. Dia pun pecahkan handphone dia. Tak boleh. Tak boleh. Pecah handphone tu memang hak dia. Tetapi apabila dia buat macam tu dalam keadaan ego, dalam keadaan itu datang dosa. Datang dosa anak-anak. Kena faham tu. Jadi dia bebas bertindak di sini maksudnya dia nak jual, dia nak pindah milik. Kalau dia ada handphone, dia nak jual kepada orang, nak dapatkan duit. Okey, boleh. Syarat membenarkan. Ataupun dia nak hadiahkan handphone kepada orang, tak ada masalah kerana atas dasar kasih sayang. Nampak Ustaz Ma'ali miskin sangat pakai handphone yang boleh terima call saja, bukannya handphone cerdik pandai. Jadi anak-anak kongsian hadiah ke Ustaz. Contohlah, contoh saja, Ustaz tak minta pun, tak ada apa-apa. Jadi dibenarkanlah. Syarat membenarkannya, kecuali lah ada penghalang yang lain yang menyebabkan syarat menghalangnya untuk membuat apa saja ke atas harta tersebut. Contohnya, dia adalah pemilik itu adalah seorang yang tidak cukup akalnya, seorang yang gila. Maka dia terhalanglah di situ, dia panggil safih. Orang yang safih ataupun sufaha. Dalam ayat Al-Quran yang minggu lepas pun kita ada baca, Ustaz dah bacakan pada anak-anak, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan beri kepada sufaha ini harta mereka. Maksudnya Allah Ta'ala telah halang dekat situ. Ataupun orang yang muflis, dihalang dia menguruskan hartanya sendiri. Baik. Jadi kesimpulannya, seorang yang memiliki harta tersebut, maksudnya dia menguasai harta tersebut untuk dimanfaatkan, supaya dia dapat memanfaatkan. Sama ada memanfaatkan secara terus, dia guna handphone, ataupun dia buat pertukaran, dia gunakan duit, ataupun dia dapat manfaat secara apa? Secara kita kata secara simbolik lah di sebaliknya, secara yang berlaku di sebaliknya. Contohnya dia bagi hadiah kepada orang yang dia sukai, kepada kaum kerabatnya, untuk mengeratkan silaturahim dan sebagainya, untuk penghargaan. Jadi itu yang dimaksudkan ataupun yang boleh kita simpulkan apa yang dimaksudkan sebagai pemilikan. Seterusnya, kesan daripada pemilikan tersebut, apa yang berlaku tadi kita pun dah cerita tadi secara tidak langsung. Kita boleh guna, kita boleh manfaatkan ikut kita suka. Nak jual benda tu, nak belanja, kalau dalam bentuk duit kita boleh belanjakan, kita ataupun dalam bentuk barang kita boleh jual. Syarak tak akan halang kita buat apa saja kepada harta tersebut sekiranya masih dalam
perkara yang dibenarkan, diizinkan oleh syarak. Kalau membazir, innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Ada handphone tiba-tiba pijak handphone biar pecah. Itu tak betul lah. Syarak pun tak benarkan. Sebab itu menunjukkan apa? Pembaziran ataupun keegoan ataupun kita kata menunjukkan takabur dan sebagainya. Memang dilarang lah. Kita boleh bertindak sebebasnya ke atas harta tersebut menurut kehendak syarak, dan harta ini kesan daripada pemilikan ataupun kita memiliki ini seperti mana kita telah ketahui dalam dalam perbincangan kita yang lepas, tujuannya adalah fitnah lah. Harta ini adalah fitnah, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita. Jadi adakah kita menggunakan dengan cara yang betul? Adakah kita ini melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya terhadap apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Jadi walaupun kita berhak, kita sentiasa ingat benda tu. Ingat bahawa masih ada undang-undang yang perlu kita ikuti. Baik. Kemudian, harta ini, harta ataupun yang minggu lepas juga kita ceritakan ciri-ciri harta kan. Jadi apabila dia ada cukup cirinya pada satu benda tu, adakah benda tu semuanya boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja? Maksudnya Allah Ta'ala benarkan. Baik. Jadi secara umum harta ini boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja. Individu bila mana dia dapat diperolehi benda tersebut, dia milikilah. Tetapi secara lebih khusus, kita boleh bahagikan pemilikan itu kepada 3 jenis. Yang pertama dipanggil al-milku al-fardiyah. Al-milku al-fardiyatu. Maksudnya pemilikan peribadi ataupun milkul fardiyah. Pemilikan yang disandarkan kepada individu. Pemilikan individu. Ataupun kalau kita pemilikan yang bersifat peribadi, al-milku al-fardiyah. Yang kedua, al-milku al-ammah, pemilikan secara umum, semua orang berhak memilikinya. Tak boleh orang kata ini milik saya seorang. Dan yang ketiga namanya al-milku apa dia? Ad-daulah. Maksudnya pemilikan oleh negara. Baik, milku ad-daulah. Jadi ini secara khusus. Apa yang dimaksudkan dengan pemilikan peribadi ataupun individu? Sifatnya ialah dia boleh memilikinya dan dia boleh menggunakannya tanpa ada apa-apa halangan lah. Itu yang dikatakan sebagai pemilikan individu. Contohnya duit kita. Kita memiliki secara mutlak ke atas harta tersebut. Bukan secara mutlak, sebab pemilik mutlak Allah Ta'ala. Maksudnya kita dibenarkan, diizinkan oleh syarak untuk buat apa saja kita nak guna duit tu, kita nak belanja duit tu. Tidak ada kita kata sekatan ataupun halangan. Tak boleh orang kata, tak boleh ni duit orang ramai. Tak, ini duit saya. Kecuali kalau betul duit orang ramai lah. Baik. Jadi, dan banyak perkara yang mana Allah Ta'ala benarkan ianya menjadi pemilikan individu. Dan ini sebenarnya pemilikan individu ini kita berlawanan dengan apa dipanggil ideologi komunis lah, di mana ideologi komunis ini mereka tidak membenarkan pemilikan secara individu. Semua pemilikan adalah pemilikan umum ataupun pemilikan negara. Ini adalah konsep komunis. Jadi di situ bezanya Islam dengan komunis. Kenapa kita kena ada ataupun kita benarkan pemilikan individu ini? Sebab di situlah berlakunya kita panggil munafasah, berlakunya kita panggil persaingan yang sihat. Persaingan yang sihat untuk sama-sama kuat bekerja, membangunkan ekonomi dan juga negara. Sebab apa? Sebab siapa yang lagi kuat bekerja, dia akan dapat lebih. Siapa yang lagi yang kita kata bersungguh-sungguh bekerja, maka dia akan dapat lebih. Dan dalam konsep harta pun seperti yang Ustaz telah sebutkan bersama dengan anak-anak dulu, memang Islam tidak menghalang untuk kita bekerja keras mengumpulkan harta. Cuma bila dapat harta itu, apa Ustaz kata dulu? Jangan kita simpan dalam hati, tapi kita simpan dalam poket. Maksudnya kalau kena infak, kita infak. Infak yang wajib, infak yang sunat. Kalau kena keluarkan, kita keluarkan.
Jangan kedekut. Kalau wajib zakat, kita keluar zakat. Jangan kurangkan walau 1 sen pun daripada hak zakat tadi. Okey. Baik. Jadi anak-anak sekalian, Islam mengiktiraf pemilikan individu. Jadi kita boleh memiliki apa saja kepada barang-barang yang mana dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki secara individu. Pemilikan umum, al-milku al-ammah. Maksudnya pemilikan secara umum, semua orang berhak ke atas harta tersebut. Apa dia? Contohnya seperti padang ragut yang tidak dimiliki siapa-siapa. Padang ragut macam tanah kosong yang tumbuh rumput. Jadi siapa-siapa pun yang mengembala lembu, kambing dan sebagainya, lepaslah kat situ. Tak ada masalah sebab dia adalah milku al-ammah. Contoh yang lain, lautan contohnya. Lautan. Maka tidak ada siapa-siapa yang boleh mengatakan bahawa ini adalah milik saya seorang. Laut ini adalah milik saya seorang. Ini milik umum. Air yang mengalir daripada sungai, siapa-siapa pun boleh ambil. Tak ada seorang kata ini adalah harta saya. Kecuali katakanlah dia buat telaga di tanah dia. Dia korek, dia gali telaga mata air itu keluar daripada tanah dia, tidak mengalir ke tempat orang lain. Jadi air itu memanglah hak dia lah. Kalau kita nak guna pun kena minta izin dia. Tapi bila dia mata air tadi mengalir dan sampai ke tempat kita, maka kita boleh guna air tersebut. Sebab air secara mutlak ataupun secara umumnya adalah milik orang awam. Jadi kalau katakanlah air itu puncanya daripada tanah si fulan dan dia mengalir, air itu mengalir sampai ke tempat orang lain, maka orang tu boleh gunalah air tersebut, sebab air itu hak awam. Sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut bahawa al-muslimuna syuraka'u fi thalas. Maksudnya orang Islam itu dia berkongsi kepada 3 perkara. Yang pertama al-kala, yang kedua al-ma, yang ketiga an-nar. Yang pertama ialah padang ragut, tanah lapang yang kerajaan tak gazetkan kepada siapa-siapa. Maksudnya kalau kita jumpa tanah lapang tidak dimiliki siapa-siapa, itu adalah hak awam. Kita boleh biarkan binatang ternakan kita untuk makan rumput di situ, ataupun buat apalah kat situ. Dia bukan pemilikan individu. Yang kedua adalah alma, iaitulah air. Jadi air kalau ianya dalam sungai, ia mengalir. Kalau sampai tanah si fulan ambil, sampai ke tanah orang sana ambil. Jangan si fulan yang di sebelah hulu kata yang di sebelah hilir jangan ambil air sebab air ini datang daripada tanah aku. Berat kalau macam tu. Faham tak maksud ustaz anak-anak? Jadi orang yang tanah dia tu punca air tersebut, dia tak boleh kata bahawa orang lain tak boleh guna air tersebut kalau air tu mengalir lah ke tempat lain. Tak boleh, kena bayar kat dia. Sebab apa? Sebab ini adalah air aku. Tak boleh. Tak boleh sebab air ini adalah hak orang ramai. Okey. Dan begitu juga api. Api ni apa maksud api? Api ni kalau secara dari sudut mantuk ataupun kita kata dari sudut pemahaman kita, api tu apilah api. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, iaitulah apa dia? Iaitulah sumbernya, sumber api itu. Sumber api itu kalau dijumpa di Malaysia, kita kata orang Malaysia lah. Tapi kalau jumpa tempat lain, walaupun asalnya kita kata telaga api ataupun kita kata minyak, gas dan sebagainya duduk di Malaysia, tapi dia mengalir sampai ke tempat orang lain ambil. Hak dia lah, tak ada masalah. Ataupun galian-galian di perut bumi anak-anak yang tidak dimiliki siapa-siapa. Kalau di tanah kita, maka tak apalah, kita kata itu tanah kita, hak kita lah, kita ambil kan. Orang lain tak boleh usik tanah kita. Okey. Sebab bila kita miliki tanah tu, benda yang ada dalam tanah tu pun hak kita lah. Tapi bila ia di tempat awam, maka ia dimiliki oleh sesiapa sahaja. Contohnya di gunung. Takkan kita nak pergi beli sebuah gunung, tak? Di gunung itu kita kata ada permata-permata kan, ada kan? Batu zamrud ke, batu akik ke, batu apa-apa ke yang berharga. Jadi sesiapa sahaja boleh pergi ambil lah. Siapa-siapa saja sepatutnya boleh pergi ambil sebab dia adalah pemilikan yang umum. Okey. Dan seterusnya, dan kena ingat kadang-kadang pemilikan umum ini dia akan jadi pemilikan ad-daulah, pemilikan negara sekiranya negara
memutuskan. Maksudnya pemimpin itu dia memutuskan bahawa hak umum ini diuruskan oleh negara. Jadi dia tak nak semua orang ambil kesempatan ambil benda tu untuk dirinya sendiri saja. Jadi dia nak supaya supaya dia yang menguruskan, dia gazetkan benda tu, maka dia akan jadi hak negara lah. Sebab tu kita berpindah kepada jenis pemilikan yang ketiga, iaitulah milkud daulah, iaitulah pemilikan oleh negara. Jadi asas pemilikan negara ini ataupun kita kata asal pemilikan negara ini ialah Baitul Mal lah. Baitul Mal. Kalau kita kat Malaysia ni, Baitul Mal kat Malaysia ni anak-anak sebenarnya tak sama lagi dah dengan Baitul Mal, konsep Baitul Mal dalam Islam. Dia sangat khusus sangat di Malaysia ini sebab setiap negeri tu ada Baitul Mal. Sepatutnya Baitul Mal itu dia adalah kita panggil apa? Perbendaharaan negara lah. Kalau di Malaysia ni sepatutnya perbendaharaan yang dikawal oleh Menteri Keuangan. Itu baru Baitul Mal yang betul lah. Jadi Baitul Mal kita ini hanya sebahagian saja. Dia bukan Baitul Mal yang sebenar. Dia hanyalah sebahagian ataupun kita ada rupa bentuk Baitul Mal tetapi dia bukan sepenuhnya Baitul Mal. Jadi pemilikan daulah itu yang berada di Baitul Mal. Seperti apa kalau di zaman Rasulullah SAW, bila berperang, dapat rampasan perang, maka 1/5 daripadanya adalah hak apa? Hak Allah dan juga Rasulnya. Itu dimasuk dalam Baitul Mal. Ataupun daripada faid. Faid ni maksudnya, kalau rampasan perang kita panggil ghanimah. Kalau faid ini maksudnya kita dapat rampasan perang itu tanpa berperang. Dengar saja orang Islam nak pergi menyerang, dia lari dulu. Jadi kita dapat benda itu secara percuma, itu dipanggil faid ma'afa Allah tu, dalam ayat tu. Kemudian kharaj. Kharaj ini maksudnya harta-harta yang mana dipajakkan, negara pajakkan kepada orang bukan Islam contohnya, atau pada orang Islam sendiri pun kita dapat hasil daripadanya, daripada tanah tersebut, maka dipanggil sebagai kharaj. Kemudian kita ada lagi ufti tu, itulah cukai-cukai. Cukai-cukai yang diletakkan oleh kerajaan. Sebab orang Islam, cukai ini asalnya sebenarnya kepada orang bukan Islam, tetapi kharaj pun kepada orang bukan Islam. Sebab dia menggantikan. Kharaj ini kita panggil kalau orang bukan Islam, negara yang bukan Islam itu ditunduk kepada kerajaan Islam, maka dia kena bayar lah. Dia bayar. Kemudian cukai barangan. Cukai barangan. Orang Islam dia kena bayar zakat. Jadi untuk adil, orang bukan Islam dia kena bayar jugalah. Itulah bentuk bayarannya. Tapi kalau zakat, kita ada asnaf tertentu untuk menerimanya. Tapi dalam bentuk kharaj, dalam bentuk kita panggil cukai-cukai yang tertentu yang dibuat oleh kerajaan itu, maka itu hak awam semua sekali. Orang Islam dan juga bukan Islam boleh menggunakannya. Okey. Baik. Jadi faham apa dia yang dinamakan sebagai hak milik. Jadi secara umum hak milik berdasarkan kepada siapa pemiliknya, kita terbahagi kepada 3 lah. Terbahagi pada 3. Al-milku al-fardiyah, dan juga al-milku al-ammah, dan juga al-milku ad-daulah. Ada 3. Pemilikan individu, pemilikan umum, dan juga pemilikan negara. Baik, seterusnya. Apa dia ciri-ciri hak milik? Apa ciri-ciri hak milik? Jadi pemilikan atau ciri hak milik ini, Ustaz kata ini milik saya. Apa cirinya? Cirinya maksudnya Ustaz ada hubungan lah dengan barang Ustaz itu, sama ada cara mendapatkannya, sumber untuk mendapatkannya. Itu paling penting lah. Kita telah belajar apakah sumber untuk memperolehi harta. Yang pertama melalui apa? Melalui perniagaan, usaha kita sendiri, perniagaan, melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertani, menternak binatang, peternakan, kemudian menangkap ikan, sebagai seorang nelayan, dan sebagainya lah, kerja diberi gaji, dan sebagainya. Jadi barulah kita ada pemilikan tersebut lah. Jadi syariat telah memberi kita satu hubungan lah, ataupun asbab tu ada untuk menyatakan bahawa kita memilikinya. Jadi daripada sebab itu, maka asasnya ialah kita diberi kebenaran, keizinan untuk memanfaatkan
pemilikan tersebut. Ya, kita boleh memanfaatkannya. Barang yang kita miliki itu kita boleh manfaatkan seperti kita kata tadi lah. Nak sama ada untuk diri kita sendiri ataupun kita nak jual, kita nak tukar, kita nak bagi hadiah kepada orang, kita nak buat apa sahaja. Ya. Baik. Kemudian seterusnya, ya, untuk menjaga harta itu daripada musnah, ya, ataupun daripada membazir, ataupun daripada tidak ada manfaat, ya, maka Allah SWT akan letakkan halangan. Sebab tu Ustaz dah maklumkan kepada anak-anak sebelum ini lagi, walaupun kita memiliki tetapi kita panggil tidaklah semutlak ataupun ikut kita suka. Setengah orang dia salah faham. Ini hak aku, ikut akulah. Aku nak buat apa yang aku suka. Aku nak bakar ke. Ya? Dia tak suka kereta dia bakar kereta dia contohnya kan. Berdosa tu. Tak boleh. Ya? Sebab milik mutlak Allah Ta'ala. Kita hanya mengurus sahaja. Sebab itulah bila mana ada seorang yang tak boleh manfaatkan harta, maka Allah Ta'ala halang dia. Contohnya anak kecil yang akalnya tidak cukup. Dia tidak mempunyai, kita panggil apa? Kemampuan untuk menguruskan hartanya sendiri, ya? Dia gila dan sebagainya, ataupun orang yang muflis, maka dia akan terhalanglah daripada, walaupun dia pemilik harta tersebut, tapi dia terhalang daripada memanfaatkannya sesuka hati sebagaimana yang diberi keizinan itu kepada orang yang normal lah, ya, kepada orang yang akil baligh, orang yang mumayyiz, orang yang ada ciri-ciri boleh memanfaatkan harta tersebut. Baik, dan semua ini telah pun dinyatakan oleh Allah SWT secara jelas dalam masalah pemilikan. Baik, kemudian tadi kita bahagi pemilikan tadi. Bila kita tanya siapakah boleh memiliki harta ini, kita kata ada 3 jenis lah. Jadi pembahagian mengikut pemilik. Maka kita boleh bahagikan kepada pemilikan individu, pemilikan umum dan juga pemilikan negara. Tetapi kalau berdasarkan kepada status ataupun kita kata keizinan untuk memanfaatkan pemilikan tersebut, keizinan untuk barang tersebut, ya, bukan kepada barang, ya. Maksudnya keizinan Allah Ta'ala untuk kita manfaatkan harta tersebut. Maka ia ada 2, iaitulah dipanggil sebagai pemilikan yang sempurna. Maksudnya dia boleh buat apa saja. Dia diberi keizinan sepenuhnya. Ataupun kita kata pembahagian pemilikan berdasarkan keizinan untuk melakukan transaksi, ya tak? Tu lebih sesuai lah, kita boleh kata macam itulah, ya. Jadi ada yang jenis di mana Allah Ta'ala bagi dia memiliki secara sempurna, iaitulah dia dapat memanfaatkan harta itu dengan kehendak, seperti kehendak diri dia. Dia memiliki barang tersebut dan sekaligus dia memiliki manfaatnya, dua-dua sekali, ya. Okey. Yang kedua, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-milku at-tam. Al-milku at-tam. Baik. Yang kedua dipanggil al-milku an-naqis, ya, ataupun pemilikan. Dia memiliki tetapi dia tidak memiliki sepenuhnya. Kemungkinan dia hanya memiliki manfaatnya sahaja, ataupun kemungkinan dia hanya memiliki fizikalnya sahaja. Dia tak dimanfaatkan, tak boleh dimanfaatkan. Ataupun yang ketiga dia hanya memiliki manfaat-manfaat yang tertentu sahaja. Tadi manfaat saja. Yang ni manfaat-manfaat yang tertentu sahaja. Yang dipanggil sebagai, nanti anak-anak akan kita maklumkanlah, ya. Pemilikan milkun nakis ini dia terbahagi kepada 3 pula. Yang pertama dipanggil sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan milkun nakis ni. Milku apa? Sekejap. Okey. Ni kita tengok dulu. Keistimewaan pemilikan sempurna. Jadi kita akan lihat sikit lagi pemilikan ini, perbezaan ni, pemilikan yang sempurna dan juga pemilikan yang tidak sempurna ini, dia akan pergi pula, dia akan jatuh pula, ataupun kaedahnya kepada 3 lah, ya. Jadi baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Pemilikan yang tidak sempurna, betul-betul. Pemilikan yang tidak sempurna ini dia akan ada 3 pula. Yang pertama, dia hanya memiliki ainnya saja. Yang kedua, dia hanya memiliki
manfaatnya saja, dan yang ketiga dia hanya memiliki manfaatnya tertentu saja, betul-betul. Ya. Jadi pemilikan yang sempurna ini sempurnalah. Yang tidak sempurna ini dia ada pula jenis-jenisnya. InsyaAllah kita akan perkatakan sikit lagi. Jadi kita pergi dulu kepada keistimewaan pemilikan yang sempurna. Jadi kalau seseorang itu, apa dia pemilikan sempurna anak-anak? Yang memiliki fizikalnya dan juga manfaatnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala beri keizinan kepadanya untuk memiliki harta tersebut tanpa ada had masa lah. Ya. Tak terikat kepada masa, tak terikat kepada tempat. Ya. Dan benda itu hanya dianggap sebagai tertukar milik ataupun habis pemilikannya apabila ianya musnah. Ataupun berpindah milik melalui akad lah, ya. Akad sama ada akad jual beli, akad hibah dan sebagainya. Jadi ataupun akhir sekali tuannya meninggal dunia, maka dia berpindah milik menjadi harta pusaka. Ya. Baik. Dan kemudian pemiliknya juga boleh tasarruf dengan harta tersebut. Maksudnya dia boleh menggunakan harta tersebut seperti mana yang dia kehendaki lah. Sama ada dia nak jual, dia nak sewa, dia nak beri pinjam dan sebagainya. Itu terpulang kepada dia. Ya? Dan kalau harta itu musnah, dia tak kena ganti rugi lah. Cuma kalau bila dia musnahkan tidak mengikut kehendak syarak, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kalau dia dia buat itu ataupun dia musnahkan itu dengan cara apa? Dengan cara kita kata apa? Duit banyak sangat, koyak depan orang contohnya, ya tak? Kaya sangat, nak cari duit RM1 yang jatuh tengah malam, dia bakar duit RM50 sebagai contoh. Ataupun duit banyak sangat, dia buat pesta dia dan sebagainya, yang melalaikan. Maka dari segi hak itu hak dia boleh buat. Tetapi dia menanggunglah kerana dia tidak buat dengan amanah ataupun dia tidak, sebab kita kena ingat harta kan ujian, ya. Kita dah sebut tadi, harta itu ujian. Jadi inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sombong ke tidak bila memiliki harta, ya? Kita anggap harta tu milik siapa? Orang yang buat macam ni anak-anak, dia anggap harta tu milik penuh dia. Itu saja. Kalau dia kata harta itu milik Allah Ta'ala, dia takkan buat macam tu. Sebab dia tahu, ya, harta itu masih dia hanya sebagai peminjam saja daripada Allah SWT. Allah Ta'ala bagi dia izin saja. Maka dia akan melaksanakan ataupun dia menggunakan harta itu dengan cara yang paling baik. Tetapi kalau dia membazir, dia musnahkan ikut suka hati, dan dia nak menunjukkan kesombongannya, ujubnya, takaburnya ke atas harta tersebut, maka sebenarnya dia sudah tidak ingat lagi pemilik mutlak kepada harta tersebut. Baik, kita pergi kepada slide yang berikutnya, ya. Okey. Jadi ini rasanya anak-anak sebab-sebab pemilikan sempurna ini kita telah pun bincangkan dalam kuliah kita yang lepas, itulah sumber pemilikan, ya. Jadi pemilikan berlaku bila mana kita panggil ihraz al-mubah. Ihraz al-mubah ni maksudnya kita kawasan yang mana dibenarkan lah. Kalau kerajaan kata ni tak ada milik siapa-siapa, siapa teroka dia dapat. Itu dipanggil ihraz al-mubah. Jadi kita pergi ambil lah, ya. Ataupun kerajaan kata okey, kita buka musim berburu, maka dia pergi berburu, dapat binatang ternakan, ya. Ataupun di kawasan yang tidak di kerajaan kata ini hak umum, siapa-siapa nak pergi ambil lah, dia pun pergi, ya. Dia menggali, dia dapat bahan galian, jumpa emas, jumpa perak, jumpa logam-logam berharga ataupun batu-batu permata. Jadi ini semua dianggap sebagai ihraz al-mubah. Yang kedua, atas kontrak yang kita belajar dalam fiqh muamalat lah, ya, berjual beli. Ya, jadi bila berlaku pindah milik itu, jadilah pemilikan, ya. Perwarisan dan wasiat, ya. Ini juga menjadi sebab kepada pemilikan, ya. Kemudian hak syufa'ah. Hak syufa'ah ini ialah pemilikan bersama, contohnya dinding yang kita kongsi bersama-sama, pagar yang kita kongsi bersama-sama, ya. Jadi ini dipanggil hak syufa'ah. Dapat daripada sebab zakat, orang itu dia adalah asnaf az-zakat, az-zakah, dia adalah pelajar, maka kita bagi dia fi sabilillah wa ibnis sabil, dia dapat duit tu, maka hak dia lah, ya. Jangan pergi ambil lagi hak tersebut, ya. Itu memang hak dia. Kalau kita nak, minta lah kalau dia beri pada kita, pindah milik kepada kita atas sebab pemberian, akad hibah, akad hadiah. Okey, pemberian secara sukarela, sedekah, wakaf, dan juga hasil daripada dia mengembangkan harta yang dimiliki seperti berniaga, dapat untung, dan sebagainya. Dia melabur,
dalam apa-apalah bidang yang mana dia dapat keuntungan ataupun dia dapat balik hasil daripada pelaburan tadi. Baik, tadi adalah tentang pemilikan sempurna. Yang seterusnya ialah pemilikan yang tidak sempurna. Bila tidak sempurna, maka ciri-ciri utamanya ia tidak kekal lah, tidak boleh diwarisi sebab dia tidak sempurna. Tidak terikat dengan masa, tempat dan keadaan. Bukan tidak terikat, ia terikat dengan masa. Contohnya kalau dia pinjam, berapa lama dia pinjam? Ataupun guna di mana tempat tu, dan juga keadaannya. Kemudian kalau dia pinjam fizikal, maka kena serah baliklah kepada pemiliknya yang hakiki. Dan semasa dia menggunakan harta tersebut, perbelanjaannya adalah ditanggung kepada orang yang mendapat manfaat. Contohnya kalau kita sewa kereta, isi minyak kita isilah. Kecuali kalau ada perjanjian di antara kita dengan penyewa kena isi minyak kereta, tu lain cerita. Ataupun kalau kita kita pinjam dengan kawan kita kambing, kambing, maka dalam tempoh kita pinjam kambing tersebut, tak apalah apa-apa kita nak buat dengan kambing tu. Kalau zaman dulu mungkinlah pinjam binatang ni, pinjam katakanlah kerbau untuk bajak sawah. Jadi dalam tempoh pinjaman tu kerbau tu lapar, nak makan, nak minum, maka orang yang meminjamlah kena bagi makan dan juga minum. Kalau tamat tempoh kena kembalikanlah. Dan ini adalah kaedah kita memiliki harta yang tidak sempurna lah. Kalau tadi yang sempurna kita dapat daripada ihraz al-mubah, kita dapat daripada syariat perwarisan pusaka, seperti mana yang kita sebut tadi, dapat daripada hasil perniagaan. Tetapi kaedah pemilikan yang tidak sempurna ini kita dapat daripada pinjaman, sewaan, wakaf, kita gunakan harta wakaf yang bersyarat, wasiat bersyarat, dan juga daripada keizinan pihak pemiliknya. Tapi kadang-kadang susah juga. Zaman dulu biasanya berlakulah macam tu keizinan. Orang zaman dulu tanahnya luas, jadi bila orang tak ada tanah, datang nak menumpang, dia kata awak duduklah kat tanah saya. Jadi kalau awak duduklah selagi awak hidup, ni sebagai contoh. Selagi awak hidup, awak duduklah. Dia pun duduk. Tapi masalahnya selepas dia mati pun anak-anaknya pun tetap duduk dekat situ. Ini satu kesalahan lah. Kalau berlaku macam ni, sepatutnya anak-anak dia, sebab dia tak boleh diwarisi. Ini pemilikan milkun nakis. Dia tidak diwarisi. Baik. Jadi untuk pemilikan tidak sempurna ini, seperti Ustaz kata tadi lah, Ustaz pun terlupa tadi. Ini dah jelasnya. Dia terbagi kepada 3 jenis lah. Yang pertama milkul al-ain sahaja, yang kedua milkul al-manfaah saja, yang ketiga dia panggil hak irtifa al-ain. Pemilikan harta saja. Bagaimana bentuk pemilikan harta saja? Jadi contoh mudah. Dia memiliki harta tu, tetapi manfaatnya dia tak dapat. Sebagai contoh, dia tak usahakan ke atas tanah tersebut. Jadi secara kita panggil zahirnya dia hanya memiliki ain harta, tapi manfaatnya tak ada. Dia harta atas nama dia ada 5 ekar tanah, tapi tak ditanam dan sebagainya, dibiarkan begitu saja, maka tak ada manfaat lah. Hanya milku al-ain saja. Sebenarnya milik itu adalah milik mutlak, tapi oleh kerana tindakannya itu menyebabkan dia tak dapat manfaat daripadanya. Jadi seumpama milku an-nakis. Tapi kalau dia usahakan, dia tanam dan sebagainya, ada manfaat, barulah dia ada memiliki fizikal, kemudian manfaatnya sekali. Memiliki fizikal dan juga manfaatnya sekali, itu dipanggil sebagai, dia akan bertukar kepada milkut tam. Ataupun tanah-tanah yang mana si mati ni dia mati, kemudian nak dipindah milik kepada waris, tetapi waris tidak bahagi-bahagikan tanah. Jadi dia kata log gitulah. Log gitu. Jadi sekadar nama je lah dia ada. Yang manfaatnya tak ada. Kalau dia nak buat pun, nanti orang kata membuat atas tanah pusaka tu bukan hakmu sepenuhnya. Jadi dia nak dapat manfaat tu tak boleh. Dia hanya memiliki fizikalnya sahaja. Boleh faham ya anak-anak? Okey. Jadi ini yang dimasukkan dengan milku al-ain. Anak-anak boleh baca dekat sinilah apabila seorang itu memiliki harta tapi tidak memiliki manfaatnya. Jadi pemilik harta ini dia kekal lah. Betul lah, tak ada masalah. Memang harta tu harta dia dah. Tetapi tak ada manfaat. Tak ada manfaat, ataupun manfaat yang sementara. Manfaat yang sementara dia ada barang tu, tapi bila lepas guna tu habis manfaat dia, tak ada dah. Jadi tinggal barangnya sahaja. Macam apa macam contohnya
kita beli kereta, kita beli pula kereta second hand, kereta lama contohnya, lepas tu kita pakai, lepas 2-3 tahun pakai, kereta tadi pun rosak, nak baiki pun tak boleh dah, habis dah manfaat dia, nak baiki tak boleh, tak ada barang ganti dan sebagainya, maka tersadailah kereta tersebut, maka dipanggil milkun nakis lah tu, sebab ainnya ada kita miliki tapi manfaatnya tidak dimiliki. Baik. Seterusnya, pemilikan manfaat sahaja. Manfaat sahaja macam Ustaz sebut tadilah apabila kita meminjam barang orang, maka fizikalnya kita tak miliki masa pinjam itu, kita hanya meminjam manfaatnya sahaja. Contohnya kalau kita pinjam baju, maka baju itu bukan hak kita. Kita hanya boleh pakai baju itu sekejap. Manfaat daripada baju tersebut kita pakai sekejap, ya tak? Lepas selesai, sampai masa dia kita kena pulangkan balik. Begitu juga kalau kita kata kita pinjam tanah orang, ya tak? Setengah orang tu digadai, setengah orang tu bukan konsep pinjam lah. Konsep apa tu, bukan gadai, konsep apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pajak tanah, pajak. Dia pajak tanah, ya tak? Dia tak ada tanah, dia pergi pajak tanah orang. Dia pajak, dia bayar orang 5,000, dia nak tanam di atas tu. Jadi bila dapat hasil, dia tanam lada, dia ambil hasil, untuk tempoh katalah dia pajak setahun, lepas setahun ambil lah. Yang fizikal tu kekal pemilik kepada pemiliknya yang asal. Yang dia dapat hanyalah manfaat dalam tempoh yang dipajak tadi. Baik. Jadi banyaklah sebab-sebab pemilikan manfaat saja ini, sewaan, pinjaman, wakaf, wasiat dan sebagainya lah. Kalau begitulah bentuk ciri-cirinya, maka kita panggil pemilik manfaat saja. Jadi tamat tempoh pemilikan manfaat ni bila? Yang pertama, pemilik manfaat tadi meninggal dunia. Jadi tak diwarisi lah, tak diwarisi. Tetapi kalau katakanlah pajak, dia pajak setahun, dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia selepas bulan, maka 11 bulan itu sebenarnya boleh diambil alih oleh warisnya. Maksudnya lepas tempoh pajak lah. Baik, jika orang memiliki harta meninggal, maka terputus jugalah. Ini biasanya dalam pemilikan manfaat sebegini, biasanya dalam bentuk pinjaman. Si A pinjam barang pada si B. Kalau si A meninggal, maka waris dia kena pulangkanlah, tak boleh diwarisi. Begitu juga sebaliknya, kalau B meninggal dahulu, A kena pulangkan baliklah sebab barang itu akan jadi dipusakai oleh waris-waris si B. Masa menggunakannya dah habis, seperti pajak tadilah, ataupun dia kata nak pinjam sehari, sehari habislah. Jika harta itu rosak atau musnah, maka dia kena tanyalah, nak kena ganti rugi ke dan sebagainya. Adakah harta itu harta misli ataupun harta kimi? Kalau misli, bagi yang ganti balik yang sama tara. Kalau kimi, kena ganti balik dengan cara nilai. Baik, irtifa'al ain. Apa dia irtifa'al ain? Irtifa'al ain ni anak-anak, maksudnya ialah kalau manfaat, kalau katakanlah manfaat pada baju adalah untuk kita pakai kan. Tapi irtifa'al ain ini ialah manfaat daripada harta umum. Contohnya hak menggunakan air. Itu dipanggil irtifa'al ain. Hak menggunakan jalan raya. Kita tak memiliki jalan raya, tapi kita ada hak untuk menggunakan jalan raya. Kalau kita buat bangunan, kita ada hak untuk meninggikan bangunan kita. Itu dipanggil irtifa'al ain. Hak kejiranan dan sebagainya. Faham ya? Irtifa'al ain. Dan ciri-ciri dia, dia irtifa'al ain ni diumpama pemilikan sempurna jugalah. Cuma dia tidak memiliki fizikal. Manfaatnya tidak ada tempoh masa. Kalau tadi, kalau memiliki manfaat, dia ada tempoh masa. Dia ada tamat tempoh dia. 4 keadaan yang mana menyebabkan manfaat tadi lupus. Tapi untuk irtifa'al ain, dia tidak ada batas waktu. Maksudnya tidak ada lupus kecuali dilupuskan. Contohnya dia ada air sungai, tiba-tiba kerajaan buat sungai yang lain, maka sungai itu pun ditutup. Jadi habislah, lupuslah. Baik. Dan dia boleh berpindah milik lah. Contohnya ayah guna air tersebut, air sungai yang mengalir. Kalau ayah meninggal, maka anak-anak lah yang guna pula, begitulah. Boleh dipusakai kalau atas tanah dia, air yang mengalir, sungai yang mengalir atas tanah dia tu, maka dipusakai pula lah oleh waris-waris yang memiliki hak irtifak tadi. Dan biasanya berlaku kepada harta yang tak alih sahajalah. Sebab itulah kita sebut tentang sungai, tentang jalan raya,
tentang apa? Tentang pagar, tembok kota, ya. Tentang apa lagi? Tentang bangunan, ya. Baik. Tidak terbatal walaupun dibuat oleh tuan punya harta, ya. Macam Ustaz kata tadilah, hak air adalah hak orang awam. Jadi katakanlah apa tu, air tu mengalir dah sampai ke kawasan orang lain, maka orang yang di atas kata itu hak saya, saya haramkan orang lain yang meminum, dia tak haramlah hukumnya, dan hak ini tidak menghalang tuan punya harta menikmati faedah daripada harta miliknya, ya. Jadi kalau ada sungai, kita tak boleh kata air sungai yang mengalir kat kebunmu tu tak boleh buat benda tu, ya. Tak boleh. Tak boleh sebab tu hak dia, kebun tu hak dia, tanah itu hak dia. Cuma ada air yang mengalir di dalamnya. Jadi katakanlah andai kata dia nak buat apa-apa pada kebunnya, ataupun air sungai itu, di tempat air sungai itu dia nak buat apa-apa untuk mendapat manfaat daripadanya, maka kita tak boleh menghalang, ya. Okey. Baik. Jadi sebab-sebab hak irtifa'al ain ni sebab apa? Ya. Yang pertama kerana sepakatlah dua orang ke atas satu benda tu, dia kata ini irtifa'al ain lah. Maksudnya kita guna sama-sama. Contohnya dia pakat buat pagar. Jadi pagar ni irtifa'al ain lah, ya. Sebab dua pihak bersetuju untuk buat pagar, guna sama-sama. Kepada harta awam, sungai, jalan raya dan sebagainya. Sebab penerokaan tanah. Orang yang peneroka pertama datang buat. Kemudian yang berikutnya datang. Contohnya bila dia teroka tanah, punca air ada di atas bukit. Jadi dia kena buat saluran ataupun melalui tanah orang lain, maka masa tu tanah pemilik tadi belum lagi dia usahakan, dia cuma dilalu ikut tanah tuan yang tadi. Bila tuan tadi datang, dia tak boleh halang lah, ya. Itu dia panggil hak irtifa', ya. Kemudian hak irtifa' sebab ada yang menerima hak setelah menikmati faedah daripada harta ta'alih tadi, ya. Kadang-kadang tanpa pengetahuan bila berlaku, hak tersebut. Jadi kalau kita beli dah ada sungai atau apa-apa yang di atasnya, yang mana orang awam pun menggunakannya, maka masing-masing guna je lah, ya. Baik. Dan ianya berlaku kepada harta milik khusus ataupun milik bersama, tak kisahlah, ya. Jadi katakanlah kita ada tanah, di situ ada ada anak sungai yang kecil mengalir, ya. Maka gunalah sama-sama, ya. Sebaik-baiknya janganlah kita pergi tutup, kita pergi buat rosakkan, ataupun kita dengan rasa dengki, kita tutup supaya orang lain tidak dapat manfaat daripadanya. Itu dia yang dipanggil sebagai irtifa'al ain, ya. Jadi itulah sahaja anak-anak sekalian, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan pemilikan di dalam Islam. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita kena ingat pemilik yang sempurna, yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi milik dengan izin, ya, dengan izin. Sebab itulah dengan izin ini pemilik kita boleh bagi kepada tiga, ya, pemilikan individu, pemilikan awam dan juga pemilikan negara, ya. Jadi masing-masing dia ada peranan. Apa dia pemilikan individu, apa yang individu boleh buat kepada barang miliknya, ya. Dan pemilikan bersama ataupun pemilikan awam, apa yang kita ada hak ke atasnya, walaupun kita tak memiliki, sebab kita memiliki bersama-sama, jadi kita boleh guna bersama-sama, ya. Manakala pemilik negara, maka mengurusnya ialah kepada pemerintah lah, ya. Pemerintah lah yang diberi amanah untuk menguruskannya, membelanjakannya. Kalau kita hari ini tengok kepada belanjawan yang dibuat, ya, yang dibentangkan, itu dia nak menggunakan pemilikan negara, ya. Dia kena urus dengan baik. Semua sekali ini, pemilikan individu, pemilikan awam, pemilikan negara, semuanya adalah amanah-amanah yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, dan semuanya adalah ujian kepada kita, ya. Baik, itu adalah berdasarkan kepada siapa pemilik. Kemudian berdasarkan kepada bagaimana manfaat yang kita boleh gunakan kepada pemilikan tersebut, maka dia ada dua. Yang pertama dipanggil milkut tam, yang kedua dipanggil milku an-naqis, milkut tam dengan milku an-naqis. Jadi milkut tam ini maksudnya dia memiliki fizikalnya bersama dengan manfaatnya. Manakala milkun naqis, dia memiliki salah satu saja. Sama ada memiliki fizikalnya saja, manfaatnya telah pun lupus musnah, ataupun dia memiliki manfaatnya sahaja,
ataupun dia memiliki manfaat yang lebih khusus, ya. Lebih khusus di sini maksudnya manfaat yang dimiliki bersama, yang dipanggil sebagai irtifa' al-ain. Irtifa' al-ain. Dan dalam setiap pemilikan itu, dia ada ciri-cirinya, dia ada sumber untuk mendapatkannya, dan ada daripada pemilikan itu bagaimana tamat tempoh pemilikan tersebut berlaku, ya. Itu secara kesimpulanlah yang Ustaz boleh simpulkan daripada apa yang kita bincangkan pada kali ini. Jadi setakat itulah saja dahulu pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk yang tidak baik daripada Ustaz sendiri, dan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz beristighfarlah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala salah silap Ustaznya. Andai ada yang tersalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada anak-anak sekalian kalau ada terkasar bahasa. Kita akhiri pertemuan ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.